Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang manusia, iaitu tajuk yang pertama berkaitan tentang proses hidup manusia. Kita fokuskan kepada manusia untuk tahun 5 ini ya. Apa yang akan kita pelajari pada kali ini ialah berkaitan tentang iaitu kita tengok tentang manusia ini. Okey. Kalau dalam buku teks muka surat 19, ia menunjukkan bahawa satu situasi ketika mana dua orang ataupun sekumpulan murid sedang bermain, okey, dan seorang telah mendapat kecederaan. Okey, apakah langkah seterusnya? Langkah seterusnya ialah mereka yang cedera ini akan didiagnose. Okey, sama ada berjumpa dengan doktor lah sepatutnya. Okey, dan apabila dia mungkin terjatuh, terlanggar ataupun tersadung, maka uh, dibawa berjumpa dengan doktor. Okey. Okey, kalau kita lihat situasi, Chan dan rakan-rakan sedang bermain di taman perumahan mereka. Ahaha, kamu tidak dapat lari daripada saya, kata kawan dia. Tiba-tiba, krak, mungkin dia tersadung, mungkin Chan terjatuh kerana terlanggar akar pokok yang besar. Aduh, sakitnya. Di situ kita dah nampak situasi ini. Okey, di bahagian kaki dia telah mengalami kesakitan. Dan ibunya, kalau dalam dapat kita lihat, telah membawa Chan ni berjumpa dengan doktor. Apakah diagnosis ataupun diagnosis yang telah dibuat oleh doktor, iaitu jangan risau puan, imbasan sinar X pada kaki anak puan tidak menunjukkan sebarang kecederaan. Jadi dia telah melalui satu proses di mana untuk mengimbas tulang kaki dia. Okey, tulang kaki ni melalui imbasan sinar X. Okey, sinar X yang digunakan ataupun dalam bahasa yang lebih mudah yang selalu kita dengar iaitu X-ray. Inilah yang dilakukan untuk mengenal pasti bahagian tulang. Kita takkan kita nak buat pembedahan, nak tengok tulang tu, kita terpaksa buat pembedahan, tengok tulang pula. Jadi sebenarnya ada satu alat pengantara lah, iaitu alat yang diguna pakai untuk melihat tulang kita yang berada di dalam lah. Sebab kita ada tulang, jadi tulang ini akan digunakan untuk badan kita. Sekejap lagi kita akan masukkan apakah yang akan kita pelajari tentang rangka dan juga fungsinya. Ini melibatkan rangka manusia. Kita nampak pada lahiriah kita, pada fizikal kita, kita tak nampak pun tulang-tulang tu secara lahiriahnya. Tetapi apa yang kita nampak adalah isi kita, dan kita percaya bahawa kita boleh berlari, bergerak kan, macam mana. Rupa-rupanya kita dibantu sebenarnya ada dalam sistem badan manusia ni ataupun badan kita ni adanya rangka yang akan membantu kita bergerak. Okey, sekejap lagi kita teruskan. Iaitu sistem rangka manusia dan fungsinya. Kalau kita lihat di bahagian sini saya telah pun meletakkan rangka dan fungsinya. Okey, kita tengok situasi pada muka surat 20 buku teks tahun 5. Okey. Tahukah kamu mengapakah cacing tidak dapat berdiri tegak seperti manusia? Cacing, kita bayangkan cacing dia tengok dia bergerak macam mana kan. Cacing tidak dapat berdiri tegak kerana cacing tidak mempunyai tulang-tulang seperti manusia. Itu kehebatan cacing bukan ular tapi adalah cacing. Cacing tidak ada tulang rangka yang membantu dia untuk berdiri tegak. Maka ia akan buat apa? Tulang-tulang dalam tubuh manusia membentuk satu sistem yang dikenali sebagai sistem rangka manusia. Inilah dipanggil sistem rangka manusia. Kalau cacing tadi dia tak ada. Apa kata cacing? Tanpa sistem rangka, kamu mungkin terpaksa menjala untuk bergerak seperti saya. Itu yang berlaku kepada cacing lah. Sebab dia tidak ada tulang untuk menyokong dia. Ada lagi binatang-binatang lain selain daripada cacing yang menjala. Menjala. Bukan ular. Ular ada tulang belakang. Kita tengok sebelum ni awak telah pelajari di tahun 4 haiwan invertebrata, vertebrata antara salah satunya ialah ular. Okey. Dan kita lihat di sini pada hari ini adalah lanjutan kita lagi untuk mengenali manusia, iaitu tentang sistem rangka manusia yang dibina daripada tulang-tulang di dalam badan kita. Okey, bagaimanakah rangka utama manusia berfungsi? Lepas ni kita akan tengok bagaimanakah rangka ni membantu kita dan dia mempunyai fungsi-fungsi khas. Kenapa dia berada di kaki, kenapa dia berada di bahagian
dada kita, berada di bahagian kepala kita, berada di bahagian badan kita. Okey, kita nak fokus kepada fungsi rangka kita. Okey, rangka yang perlu kita pelajari dan tahu untuk tahun 5 ini adalah 5 bahagian yang perlu awak tahu. Yang pertama kalau kita lihat iaitu tengkorak. Okey, tengkorak berada di bahagian kepala kita lah. Tengkorak kita yang berada di luar ni adalah kulit isi apa semua ni. Okey, tak nampak lah. Tapi tengkorak lah. Kalau tak ada tengkorak, maka kita mungkin tak ada struktur muka yang seperti yang kita tengok lah. Jadi kita tak ada struktur muka. Mungkin dah jadi melepeh ke ataupun tak boleh lah. Struktur muka itu, kita ni berdiri dengan sendirinya lah. Berdiri, maksud dia struktur dia berada dalam situasi sekarang ni. Okey. Lepas tu kita ada tulang rusuk. Kalau kita lihat tulang rusuk di bahagian dada kita ni cantik dia tulang rusuk berada macam kita panggil sangka seolah-olah sangka lah. Okey, yang berada di bahagian dada kita. Okey, seterusnya iaitu tulang belakang. Ini di bahagian tulang belakang kita ni daripada bahagian punggung kita sehinggalah membawa untuk menghubungkan ke kepala kita. Tulang belakang kita ni setiap manusia pun inilah baik lelaki ataupun perempuan semua mempunyai tulang belakang. Okey. Baik, seterusnya tulang tangan. Tulang tangan kita ni, tangan lah kita nak bergerak sebab tu kita boleh bergerak kalau kita lihat tulang tangan kita. Dan seterusnya tulang kaki. Tulang kaki di bahagian kaki kita. Okey. Jadi kelima-lima ni awak perlu faham, perlu hafal, perlu tahu di manakah lokasi-lokasinya. Mungkin kemungkinan soalan akan keluar dari segi awak kena padankan di manakah lokasi-lokasinya. Mungkin sedang di situ Jadi kalau kita lihat, okey, ini antara peta minda yang saya hasilkan, peta writing, peta buih yang perlu awak lihat. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, di antara fungsi-fungsinya, tadi muka surat 20 pun ada sedikit fungsi dia. Kalau kita lihat muka surat 20 tadi, dia mempunyai dari segi tengkorak. Fungsi tengkorak ialah melindungi otak dari kecederaan. Itulah fungsi bagi tengkorak. Okey, di mana tengkorak? Semua tengok tengkorak kan. Jadi dah tahu dalamnya ada otak. Jadi dia melindungi otak kita dari kecederaan. Okey. Berikutnya ialah tulang belakang. Apa fungsinya? Fungsinya ialah menyokong tubuh kita. Kalau dalam gambar rajah muka surat 21 ni atas sebelah kiri, okey, dia menunjukkan bahawa itulah struktur tulang belakang kita untuk menyokong tubuh kita. Okey. Dan seterusnya tulang rusuk. Tulang rusuk melindungi organ dalaman seperti peparu dan juga jantung yang berada di bahagian dada kita lah. Okey. Ada juga hati kita, ada sedikit perut bahagiannya. Okey. Jadi dia melindungilah organ dalaman kita. Okey. Dan seterusnya tulang tangan dan juga tulang kaki. Kedua-duanya adalah untuk sokongan pergerakan kita. Okey, sokongan pergerakan. Nak bergerak, okey, nak bergerak ke buat pergerakan. Jadi kita memerlukan tulang tangan, tulang kaki untuk menyokong. Okey. Jadi dalam kehidupan seharian, kita tengok dekat TV, kita nak bawa sikit dengan kehidupan seharian kita. Kita tengok iklan, kita tengok macam-macam lah. Iklan di media-media ni, apakah yang nak memberikan kekuatan kepada tulang kita? Iaitu dengan kita mengambil pengambilan kalsium. Daripada mana kita dapat kalsium? Ini daripada minuman seperti susu lah. Susu sangat bagus untuk pembinaan tulang kita. Jadi tulang kita akan terbina baik daripada masa kita kecil sehinggalah kita menjadi dewasa dan seterusnya lah. Jadi untuk memberikan kekuatan kepada tulang, nak jaga tulang kita dengan lebih sihat, perkara asas yang paling mudah, jangan lupa untuk minum susu. Okey? Jadi itu antara hari ini yang dapat kita berkongsi bersama tentang tajuk tentang manusia. Okey, jadi saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan bersama. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi. Hai.